أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi kita sambung lagi pada siri kita yang ke-31, iaitu pada ayat 213 hingga ayat 218. Jadi dalam siri sebelum ini atau perenggan sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bahawa manusia ini terbahagi kepada dua golongan dalam beramal, iaitu orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan mereka yang melakukan kefasadan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Jadi di dalam perenggan ini Allah Subhanahu Wa Taala membimbing manusia itu untuk mencapai jalan hidayah. Jalan yang akan membawa manusia kepada rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah kata, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Jadi dalam awal perenggan ini Allah kata, kana an-nas ummatan wahidah. Manusia ini asal dia adalah satu ummah. Jadi mufassir khilaf. Apa yang dimaksudkan awal manusia ini satu ummah? Apakah pada zaman Adam alaihi salam, yang mana Adam itu walaupun seorang adalah satu ummah, ataupun pada zaman Adam itu semua orang beriman, pada anak-anak Adam itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam barulah munculnya kesesatan. Jadi zaman Adam, Syith dan juga Idris semua beriman kepada Allah. Kemudian lepas itu baru berlaku kesesatan sehingga diutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Ulama khilaf, tetapi
apa yang jelas daripada semua kalangan mufassirin itu adalah manusia ini, asal pada manusia ini adalah iman. Manusia ini pada asalnya, semua manusia ini beriman. Ummatan wahidah ini adalah ummah yang beriman. Tetapi apabila mereka berikhtilaf, maksudnya apa? Sudah mula wujud agama-agama ataupun kesesatan-kesesatan, apa yang berlaku? Fab'asallahu an-nabiyyin, Allah pun mula menghantar nabi-nabi, para anbiya, mubasysyirin wa munzirin, yang mendatangkan berita gembira kepada orang beriman dan ancaman kepada orang yang kufur. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan diturunkan bersama dengan mereka itu, para anbiya itu, kitab. Di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa Alkitab di sini adalah Taurat, kerana Taurat ini telah dibangkitkan bersama dengan ramai Nabi. Maksudnya Taurat ini mula datang Nabi Musa bawa Taurat, kemudian ajaran Taurat hilang, kemudian datang Uzair bawa balik Taurat, kemudian hilang, kemudian datang Nabi-Nabi kembali membawa Taurat, dan Taurat ini dipelihara dalam satu kotak dipanggil At-Tabut. Jadi kita baca kisah Talut dengan Jalut. Taurat datang untuk membuktikan bahawa kenabian Daud AS dibawa oleh para malaikat untuk menyerahkan tabut itu kepada Daud. Ini pada pandangan Qurtubi, ia adalah Alkitab di sini adalah Taurat. Bagaimanapun pandangan itu adalah marjuh. Ya, kitab di sini adalah kitab-kitab yang telah diturunkan pada anbiya ataupun suhuf yang ada pada zaman mereka. Bil haqq, dengan kebenaran. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk mereka berhukum pada kalangan manusia ini. Bila mereka bercanggah, berselisih, mereka kembali kepada Alkitab. Dalam perkara-perkara yang mereka berikhtilaf. Dan Allah kata tidaklah mereka ini mengambil jalan lain melainkan setelah mereka faham Alkitab. Bila sampai saja wahyu dan diterangkan oleh para anbiya yang ada pada ketika itu, mereka memutuskan untuk mengambil jalan lain, untuk tidak beriman dengan Alkitab. Ini juga sama seperti yang disebut dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma tafarraquna illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah mereka ini berpisah ataupun berpecah melainkan setelah datang kepada mereka keyakinan ataupun bukti yang jelas. Jadi kita kena faham bahawa di sini manusia yang memilih untuk tidak beriman. Bukan kerana dia tidak beriman sebab dia tak faham, sebab dia tidak dapat hidayah. Tak, dia setelah sampai kepadanya petunjuk, akhirnya manusia ini memilih untuk dia dan keturunan dia untuk tidak beriman. Dia buat ajaran masing-masing. Dia buat kepercayaan-kepercayaan karut dia. Dan ini adalah sangat berbahaya. Bila kita dapat Al-Quran, kita dapat hadis, kita dapat memahami ayat-ayat Allah, kemudian kita buat pilihan, okey, ini Al-Quran punya pandangan, pandangan saya lain. Ini musibah. Ini adalah sangat berbahaya. Jadi dengan Al-Quran tadi, dengan Alkitab tadi, Allah kata mereka ini yang ingkar ini baghyan bainahum, mereka dengki, hasad kepada orang mukmin. Dia tengok orang mukmin ni ikut Al-Quran, dia rasa tak senang, dia nak menyesatkan orang mukmin ini. Ini penyakit yang ada pada manusia. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi,
Jadi orang dalam berkhilaf tadi, siapa yang mengikuti Alkitab, mengikuti wahyu, mengikuti Al-Quran pada zaman kita ini, maka mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah. Dalam masalah orang berbeza pandangan, ada yang kata gini, ada yang pandangan begini, ada yang ada yang kata kita kena share semua benda, ada yang kata kita kena berlumba dalam semua benda. Jadi Islam datang membawa satu pandangan yang lebih jelas. Jadi orang yang mendapat petunjuk, orang yang memilih untuk mengikuti Al-Quran ini, apa dia? Mereka ini adalah diingini oleh Allah untuk mendapat petunjuk. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini sangat mustahak di sini. Kita selalu mengatakan kita yang nak pilih kita beriman atau tidak. Tetapi sebenarnya kita kena bersyukur bila kita dipilih untuk menjadi orang beriman. Sebab yang memilih itu Allah, bukan kita. Kita ini yang dipilih. Siapa yang memilih? Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat penting untuk kita mensyukuri nikmat ini dengan mengekalkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 214 ini disebut sebab nuzulnya bahawa ia adalah ayat yang diturunkan pada peperangan Ahzab, dalam keadaan umat Islam yang berada dalam keadaan yang sangat getir kerana kepungan tentera Ahzab. Jadi Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu rasa kamu boleh masuk syurga sedangkan kamu tidak diuji seperti mana orang sebelum kamu diuji? Ujian ke atas keimanan ini Allah sebut ada beberapa. Pertama Allah kata masathumul ba'sa. Yang pertama al-ba'sa. Al-ba's. Yang mana Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai kefakiran, kemiskinan. Iaitu ujian akan datang dalam bentuk kekurangan harta. Tapi al-ba'sa ini maksudnya kesusahan. Tetapi susah dari segi di sini susah yang membabitkan harta pada pandangan Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian wadh-dharra, musibah, kesusahan juga. Dharra, ba'sa ini kalau kita tengok dalam kamus lebih kurang je maknanya. Dia ada sinonim. Tetapi Ibnu Katsir mengatakan ad-dharra, kesakitan, penyakit. Kita hari ni al-ba'sa pun ada, al-dharra pun berlaku. Tetapi kita dharra dulu, berlaku COVID-19, akhirnya ekonomi jatuh, ekonomi dunia jatuh. Sebab apa? Sebab player-player utama ekonomi kena tutup kilang. Bila pengguna besar tak beli barang, supplier kecil menderita. Jadi satu dunia ni ekonomi jatuh. Kita seronok minyak murah sekarang, tapi satu hari nanti kita akan mengeluh kerana apa? Kerana pendapatan juga akan berkurangan. Bila kilang-kilang besar tutup, peluang-peluang pekerjaan akan berkurangan. Bila peluang pekerjaan berkurangan, kita akan mendapati orang tidak ada duit. Dan kadar jenayah akan meningkat. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan ini tidak berlaku. Tetapi inilah ujian. Siapa yang bersabar ketika ujian ini, masathumul ba'sa wad-dharra, mereka ini boleh bersabar, mereka beriman, maka mereka akan mendapat janji-janji Allah selepas itu. Kemudian Allah kata wazulzilu. Ibnu Katsir mengatakan wazulzilu ini adalah ketakutan pada musuh. Seperti seolah-olah mereka ini digoncang. Zilzal ni maksudnya gempa bumi. Wazulzilu, dan bergoncang,
Tetapi di sini dimaksudkan pada pandangan Ibnu Katsir adalah dimaksudkan dengan ancaman musuh. Jadi orang beriman ni dia kena uji dengan pelbagai ujian. Sekiranya dia bertahan, dia akan mendapat kemenangan. Tetapi ujian untuk orang beriman ini sampai dia rasa dah tak tahan lah. Betapa beratnya ujian ni, dia rasa lama dah dia duduk bertahan dalam ujian. Tetapi Allah kata apa? Allah kata mereka diuji sehingga berkata Rasul dan orang-orang di sekelilingnya, mata Nasrullah. Sebab apa? Rasa peritnya ujian itu sehingga mereka bertanya, bila pertolongan Allah? Seolah-olah macam kita tengok sini macam Nabi ni tak sabar. Tapi ayat ni nak bagi tahu bukan Nabi tak sabar. Ayat ni nak bagi tahu betapa ujian itu berat untuk orang beriman. Sehingga Nabi yang sabar itu pun tanya Allah, mata Nasrullah. Jadi kalau kita nak faham salah, nak faham jadi tak betul, tak beradab, boleh. Kita kata, tengok Nabi pun tak sabar. Bukan. Tetapi ayat ini disusun untuk kita faham besarnya ujian ini sehingga Nabi yang sabar itu pun bertanya, bilakah Nasrullah? Ini ayat yang sama, tapi kalau tak beriman dia boleh faham, Nabi pun tak sabar. Tetapi kalau orang yang nak mencari keimanan, dia melihat bahawa ujian yang kita terima yang kecil-kecil ni belum lagi ujian keimanan, hanya ujian-ujian yang simple. Contohnya kereta rosak, anak tak dengar cakap, ini belum ba'sa dharra wa zulzilu, belum menguji iman. Itu sekadar ujian kehidupan biasa saja untuk Allah beri ganjaran-ganjaran kehidupan yang menanti kita. Tetapi bila datang ujian keimanan, ia adalah satu perkara yang seperti mana dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, sangat tegang suasana ketika itu, walaupun tidak dalam medan peperangan, cuma dikepung macam di Gaza sekarang. Mereka diuji dengan ba'sa dharra wa zulzilu, tapi mereka mempertahankan iman mereka. Tapi ada juga yang jual iman mereka jadi tali baut kepada Zionis. Ada juga. Jadi apabila mereka diuji dan mereka bertanya, mata Nasrullah? Allah kata, ala inna nasrullahi qarib. Pada ketika itu Allah akan mempamerkan bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan tidak perlu pun pada asbab manusiawi bila Allah nak datangkan. Contoh apa dalam perang Ahzab, Allah hantar ribut, hantar ketakutan pada hati orang Quraisy, balik gitu je orang Quraisy, tak perang pun. Jadi ala inna nasrullahi qarib. Kita macam mana pun keadaan kita diuji, kita kena faham bahawa ujian ini hanya sekejap sahaja, ia akan berlalu. Bila kita tengok awan gelap kan, jangan risau, awan gelap ni mungkin sehari, esok dah cerah balik. Semalam hujan dekat Bangi, hujan semalam, hujan, hari ni dah cerah. Jadi ujian itu akan berlalu. Yang penting kita mempertahankan, meneguhkan keimanan pada tempoh ujian itu. Tapi ini adalah sangat sukar. Kerana apa? Kerana bila ujian itu getir, kita akan rasa ia panjang, walaupun seketika. Bukan dekat kita, bahkan Allah kata apa? Hatta yaqulur rasul, telah berkata Rasul yang diutuskan, wallazina ma'ah, dan orang yang bersama beriman dengan Rasul itu. Jadi kalau kita ni rasa lama, rasa berat tu, itu perasaan itu normal. Tetapi bersabar. Tugas kita adalah terus bertahan.
Dan orang yang bertahan pasti akan menang. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ini sahabat datang bertanya kepada Nabi. Dia tanya, dia dah harta, dia nak belanja kat mana harta dia ni? Dia nak bagi banyak mana harta dia, nak belanja dekat mana harta dia. Jadi seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi SAW, kepada apakah kami nak belanjakan harta kami, dan bagaimana kami nak membelanjanya. Allah pun kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, belanjakanlah apa yang baik-baik yang ada pada kamu. Pada siapa? Falil walidain, utamakan kedua ibu bapa. Wal aqrabin, dan kaum kerabat, anak-anak, isteri, abang, kakak, pak saudara, orang yang terdekat dengan kita. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim yang kehilangan ayah mereka. Wal masakin, orang miskin yang tidak ada mata pencarian ataupun tidak ada penghidupan. Wa ibnas sabil, dan orang-orang yang musafir yang terputus bekalan. Jadi ini tempat untuk kita belanjakan harta. Kemudian Allah kata, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan. Jangan risau. Kita jangan takut. Jangan takut kita buat baik tak dapat pahala. Tak. Setiap kebaikan kita akan Allah ganjarkan. Ini adalah satu jaminan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya menceritakan tentang kita, tentang kefarduan berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kuruhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Telah difardukan peperangan, dan peperangan ini benda yang tidak digemari. Siapa suka perang ni masalah. Jadi orang yang pergi berperang ni bukan sebab dia suka perang, tapi perlu berperang. Kadang-kadang tidak enak. Apa? Kita kena tinggalkan keluarga, pergi berhadapan dengan bahaya, melalui pahit getih peperangan. Kalau macam main game tu seronok, walaupun game perang, itu bukan berperang, itu main. Tetapi kefarduan perang ini, kefarduan qital ini adalah tidak menyeronokkan. Tetapi Allah kata apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kena ingat, bukan semua yang kita suka tu baik, dan bukan semua yang kita tidak suka itu tidak baik. Kadang-kadang apa yang kita tidak suka itu di akhirnya kebaikan. Sebab apa? Kalau pergi perang, dapat harta rampasan di akhirnya, dapat syahid di akhirnya, dan syahid itu adalah kebaikan. Mati syahid itu adalah kemuliaan. Jadi bukan semua benda yang kita tidak suka itu adalah buruk. Bahkan benda yang kita tidak suka itu selalunya adalah kebaikan. Contoh, kita suka makan. Orang tak bagi makan, tak sukalah kita kan. Tapi makanan itu ada baiknya, sekiranya sedikit. Tapi kalau banyak, mudarat. Kalau dah makan ni, dah nama makan ni, kena makan lah. Makan betul-betul.
Jadi kita nak menambah, orang tak bagi tambah, kita dah tak puas hati. Padahal itu tidak baik bagi kita. Contoh orang sakit kena kencing manis, orang tak bagi dia makan gula. Ini adalah benda dia tak suka. Macam mana kita tahu dia tak suka? Kalau betul dia tak suka benda manis, tak adalah dia kencing manis kan. Jadi dia dah kena kencing manis, maknanya benda yang dia suka itu adalah gula. Orang tak bagi tu supaya untuk mendapat kebaikan, bagi dia. Dan begitu juga dengan peperangan ini. Walaupun peperangan ini perkara yang kita tidak suka, kita nak apa? Nak rehat, nak relax, nak duduk dalam keadaan aman damai. Tetapi kita kena berperang juga. Apakah Malaysia ini akan aman sekiranya tidak ada tentera yang berlatih dan mempersiapkan diri menjadi tentera? Orang akan masuklah. Negara ni tidak ada pertahanan. Jadi tentera tu bukannya seronok. Kalau seronok, semua jadi tentera. Kita tengok, kita dengar cerita latihan tentera pun kita dah tak nak dengar. Tak payah, tak. Terima kasih sajalah. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita fikirkan. Bila benda yang tidak enak itu, Allah kata apa? Asa an takrahu syai'an. Mungkin kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Sedangkan benda itu baik bagi kamu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita suka duduk aman, duduk mewah. Tapi mewah itu tidak bagus. Dan satu hadis Nabi menyebut takhayshanu. Hiduplah dengan keadaan yang susah. Fa innan ni'ma la tadum. Kerana nikmat itu tidak kekal. Kita walaupun ada kemampuan, jangan menikmati semua kemewahan itu. Contoh, kita boleh pasang aircon. Ada kemampuan untuk pasang aircon. Tetapi kalau boleh bertahan, jangan pasang, lagi bagus. Sebab nanti bila dah pasang aircon, anak-anak dah balik kampung dah tak boleh tahan lah panas. Jadi kalau duduk rumah kita panas, balik kampung ada aircon, dia orang boleh nikmati ke sejukan. Ini balik rumah tok dia, sibuk nak pergi duduk hotel. Sebab apa? Tak tahan panas. Ini musibah, orang tua-tua rasa hati. Ini contoh. Jadi Rasulullah SAW menyebut bahawa takhayshanu. Hiduplah dalam keadaan dengan khashinah, hidup keadaan yang susah. Fa innan ni'ma, sesungguhnya nikmat itu tidak kekal. Nikmat itu akan pergi. Jadi Allah kata, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kita jangan rasa tenang dengan hidup yang bermewah-mewah ataupun hidup yang relax, santai ni. Macam hari ni lah, kalau pergi motivasi kan, dia kata keluar daripada zon selesa, jangan biasa duduk dalam zon selesa, kerana zon selesa ini akan membinasakan. Ini ayat dia. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kita suka sesuatu benda tu padahal ia tidak baik bagi kita. Makan makanan yang sedap je, tak bagus. Kadang-kadang kena juga makan yang pahit-pahit. Berehat je. Kalau tengok dia punya carta tapak kaki dia, sehari tak sampai 3,000 langkah. Relax je. Lepas 2 tahun, dah berat dah naik 10 kilo. Lepas tu, memang tak boleh nak melangkah dah. Tapi kalau kita tengok, orang yang hidup jalan je, sihat, cergas je. Jadi, asa an takrahu syai'an wa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui. Bila Allah kata fardu, bila Allah kata wajib, Allah lebih tahu apa yang ada pada hujung syariat itu dilaksanakan. Walaupun syariat itu kita tak suka, tetapi di akhirnya adalah kebaikan. Seperti berperang tadi. Dan juga syariat-syariat yang lain.
Ini umum. Pedoman ini pedoman umum. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Ini peristiwa ini berlaku pada satu sariyah. Sariyah apa yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini telah memimpin satu sariyah. Sariyah ni macam pasukan perang kecil lah, untuk meninjau dan memerhati konvoi perdagangan Quraisy. Yang dalam konvoi itu ada Amru bin Hadrami, orang Quraisy, dan juga ada 3 orang lagi dengan dia. Di dalam, bila dah jumpa konvoi ini, Abdullah bin Jahsh serang konvoi ini dan telah membunuh Amru bin Al-Hadrami, dan 2 orang lagi ditawan. Harta-harta rampasan harta-harta perniagaan itu dirampas. Dan yang demikian itu berlaku pada 1 Rajab, yang mana kita tahu bulan Rajab ini adalah bulan haram. Maka orang Quraisy pun memulakan propaganda mereka untuk menekan dan menempelak orang Islam. Apakah Muhammad telah menghalalkan peperangan di bulan haram? Bulan yang telah kita pilih untuk aman dan tidak ada ketakutan, yang manusia boleh berusaha untuk mencari pekerjaan mereka, mencari penghidupan mereka. Dan perkara ini menjadi sangat menekan orang Islam, kerana ia adalah satu perkara yang kita kata tidak sepatutnya berlaku. Dan Abdullah bin Jahsh bukan sengaja nak pergi serang bulan haram. Dia cuma tersilap kira. Dia ingat itu masih dalam Jumadil Akhir. Jadi ini kesilapan dia lah, kesilapan teknikal. Sebab orang ini memang rasa aman perjalanan dia sebab dia dah masuk bulan Rajab. Jadi Abdullah bin Jahsh ni dikira-kira dia akan sampai dekat dia orang ini pada bulan Jumadil Akhir, sebelum masuk bulan Rajab. Maknanya dia punya timing cantik lah untuk serangan. Tetapi malangnya tersilap kira. Dia dah sampai kat dia orang, dan pembunuhan dan penawanan itu berlaku pada 1 Rajab. Tetapi apa Allah jawab? Allah kata, qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, berperang pada bulan haram adalah dosa. Tetapi wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Apa yang orang Quraisy buat lagi besar dosa dia, lagi jahat. Apa dia? Pertama, halang dakwah. Yang kedua, tidak beriman dengan Islam. Yang ketiga, halang orang melakukan ibadah di Masjidil Haram. Yang keempat, mengeluarkan Ahlu Makkah daripada tanah mereka, daripada bumi mereka. Jadi ini lebih besar di sisi Allah. Kemudian Allah kata apa? Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini orang Melayu kata fitnah tu lagi besar daripada bunuh. Bukan fitnah, syirik, kekufuran itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah an-namimah itu lain. Fitnah ini fitnah bahasa Arab. Bahasa Melayunya asyirk, al-kufr. Lebih besar daripada membunuh. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Dan mereka ini akan terus menerus memerangi kamu wahai Muhammad, sehinggalah murtad daripada kalangan orang Islam sekiranya mereka ini mampu. Jadi orang kafir akan usaha terus menerus memerangi orang Islam
supaya orang Islam tinggal agamanya. Jadi mereka mempertikaikan Nabi seolah-olah mereka ni yang mencari kedamaian, Nabi yang mencari perang. Padahal tidak. Sebaliknya mereka lah yang dengki dengan orang Islam. Yang mana kita sebut sebelum ini, baghyan bainahum. Orang kafir ini dia dengki dengan orang Islam. Dia tak boleh tengok orang Islam. Dia tak nak solat dan dia tak nak tengok kita solat. Ini masalah. Kemudian apa Allah kata? Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad, keluar daripada agama ini, batal semua amalan dia. Dia pergi haji, tak ada apa. Dia pergi sedekah, tak ada pahala apa. Dia mati dalam keadaan tu, dia tak akan tuntut apa-apa pun daripada amal dia di dunia ini, melainkan akan mendapat azab Allah yang kekal abadi. Tapi Imam Syafi'i kata, tetapi sekiranya sebelum dia mati dia bertaubat, dia tidak perlu untuk pergi haji. Kalau dia dah pergi haji sebelum dia murtad, kalau dia dah bayar zakat sebelum dia murtad, dia tak perlu bayar zakat. Kalau dia, maknanya dia tidak perlu menunaikan perkara-perkara yang telah dituntut ke atasnya. Selepas dia menunaikannya pada waktu dia dah masa Islam dulu dan dia murtad, bila dia bertaubat akan dikembalikan balik amal-amalannya. Wallahu ta'ala alam. Itu pandangan Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana Allah letak kat sini fayamut, kalau dia mati. Kalau tak mati, makna memang hukum dia pun orang murtad ini diminta bertaubat. Sekiranya tak bertaubat lepas beberapa waktu, barulah dihukum bunuh. Ini dalam ilmu hudud. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad untuk menegakkan kalimah Allah kerana Allah, maka dia akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ganjaran untuk orang yang beriman kepada Allah. Inilah jalan-jalan menuju hidayah. Inilah yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita untuk mempertahankan agama kita ini daripada ancaman luar. Dan kita kena menegakkan kalimah Allah supaya menjadi kalimah yang paling tinggi. Dan siapa yang diberi hidayah untuk melakukan perkara-perkara ini, maka dia telah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah yang maha luas. Jadi kita kena usahakan untuk kita berada dalam hidayah. Dan bila kita dah berada dalam hidayah, kita kena berjihad memelihara hidayah ini, sehinggalah kita dipanggil pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat al ahya min al qadil hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.